aturan urusan persidangan dan usul-usul, Saudari Tiba anak perempuan Solah Malai di MJ 36 daripada Jawatankuasa Keselamatan, Undang-Undang Integriti dan Antarabangsa akan mencadangkan usul. Okey, silakan. Salam sejahtera dan salam makmur Johor kepada Tuan Speaker dan Dewan Sidang Dewan yang saya kasihi sekalian. Saya Tiba anak perempuan Solah Malai di MJ 36 daripada Jawatankuasa Keselamatan Undang-Undang Integriti Antarabangsa dengan ini mencadangkan usul yang berbunyi Dewan Muda Johor mengambil ketetapan agar menyarankan Kerajaan Persekutuan untuk melakukan usaha pemartabatan ataupun reformasi terhadap institusi Polis Diraja Malaysia secara berperingkat. Polis Diraja Malaysia merupakan salah satu institusi yang ditubuhkan untuk menjaga keamanan awam. Menurut portal rasmi Polis Diraja Malaysia, setakat hari ini, Polis Diraja Malaysia terdiri daripada sekira-kiranya 137,000 orang pegawai hanan polis, pegawai rendah polis dan pegawai awam. Keanggotaan ini mencerminkan kepelbagaian penugasan yang dijalankan oleh Polis Diraja Malaysia daripada tugas awam yang menjalankan tugas tradisional kepolisan dan sentiasa berdampingan dengan rakyat. Dalam melaksanakan amanah serta tanggungjawab yang disandarkan oleh rakyat, Polis Diraja Malaysia dibantu oleh kumpulan sokongan yang terdiri daripada polis tambahan, sukarelawan polis, polis bantuan, kadet polis dan kaki tangan awam. Kumpulan ini memainkan peranan yang penting dalam menentukan keselamatan dan kesejahteraan negara. Tuan Speaker dan Sidang Dewan yang saya kasihi sekalian, dari segi undang-undang pula, Akta Polis 1967 merupakan akta utama yang menentukan dasar utama Polis Diraja Malaysia. Seksyen 3 Subseksyen 3 Akta Polis tersebut mengariskan dasar utama Polis Diraja Malaysia di mana antaranya ialah untuk memelihara undang-undang dan ketenteraman awam, mengekalkan keamanan dan keselamatan Malaysia, mencegah dan mengesan penjenayah dan tugas-tugas lain. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pemartabatan merupakan satu usaha meningkatkan kedudukan, darjat atau pangkat. Usaha pemartabatan atau reformasi terhadap institusi Polis Diraja Malaysia perlu dilaksanakan secara berperingkat. Usaha pemartabatan ini tidak dapat dijalankan secara segaligus memandangkan terdapat kekangan dari segi kos implementasi, campur tangan kuasa politik dan lakuna dalam segi pelaksanaan undang-undang. Tuan Speaker dan ahli-ahli sidang Dewan sekalian, reformasi atau pemartabatan yang perlu ditekankan dalam institusi Polis Diraja Malaysia adalah merangkumi kepada beberapa aspek tertentu, iaitu A. Pemartabatan institusi Polis Diraja Malaysia dengan pelaksanaan dan penambahbaikan IPCMC. B. Pengenalan akta coroner di Malaysia yang lebih bersifat menyeluruh. C. Penambahbaikan sistem saraan kepada anggota polis, terutama kepada anggota polis berpangkat pegawai rendah polis. D. Menstrukturkan semula sistem jaringan keselamatan dengan izin Tuan Speaker, Social Security buat pegawai polis berpangkat rendah. D. Pengenalan dan penambahbaikan sistem e-reporting yang lebih meluas secara sistematik dan mesra online. Jadi, apakah itu IPCMC? IPCMC merupakan Akta Undang-Undang Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis. Pegawai dan anggota Polis Diraja Malaysia (PDRM) yang terlibat dengan salah laku akan berhadapan dan berdepan dengan tindakan di bawah akta ini. Dengan pelaksanaan IPCMC, aduan salah laku yang melibatkan pegawai dan anggota Polis Diraja Malaysia akan diterima dan tumpuan dapatlah difokuskan kepada isu asas, pendidikan, pemantauan dan mengambil tindakan terhadap salah laku tersebut. IPCMC pada mulanya dicadangkan untuk menggantikan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC dan berperanan menjalankan siasatan berhubung salah laku dalam kalangan anggota polis. Di bawah subsection 1, subsection 4,
Akta 700 iaitu Akta EAIC, terdapat 21 agensi penguatkuasaan persekutuan yang telah disenaraikan di bawah selian Suruhanjaya ini, dan Polis Diraja Malaysia merupakan salah satu agensi selian di bawah akta ini. So antara fungsi-fungsi utama EAIC sebagaimana yang diperuntukkan adalah menerima aduan salah laku daripada orang ramai terhadap pegawai kuatkuasa atau agensi penguatkuasaan, dan menyiasat serta mengadakan pendengaran mengenai aduan tersebut, merumuskan dan mengadakan mekanisme bagi mengesan, menyiasat dan mencegah salah laku oleh seorang pegawai penguatkuasa. Datuk Speaker dan sidang Dewan sekalian, antara salah satu faktor utama mengapa perlunya mempertabatan institusi Polis Diraja Malaysia ialah peningkatan kes kematian dalam tahanan. Dan apabila isu kes kematian dalam tahanan ini berlaku, isu integriti dan kewibawaan institusi Polis Diraja Malaysia seringkali dipersoalkan. Kes-kes kematian dalam tahanan menjadi isu sensasi dalam kalangan masyarakat dan menjadi paparan utama dalam media massa maupun media cetak. Kajian membuktikan bahawa orang awam hanya mengetahui 1/4 kes kematian dalam tahanan polis. Begitu banyak nyawa yang terlayang begitu sahaja dalam tahanan polis. Sekadar memetik beberapa nama seperti S. Balamurgan, N. Dharmendran, P. Karunanidhi adalah beberapa nama yang dilaporkan menghembuskan nafas terakhir dalam tahanan polis sebelum sempat dibicarakan di mahkamah. Dan mangsa terkini merupakan si mangsa yang bernama A. Ganapati yang meninggal dunia pada 18 April yang lalu. Terdapat banyak lagi kes kematian dalam tahanan yang masih lagi dalam proses siasatan dan perbicaraan. Masyarakat secara umumnya mempunyai satu pandangan yang stereotip mengatakan bahawa masyarakat India adalah paling banyak menjadi mangsa ketika dalam tahanan ketika dalam tahanan polis. Namun, analisis daripada Malaysia kini menunjukkan bahawa kes kematian yang tidak dilaporkan dalam media melibatkan kaum Melayu khususnya. Namun begitu, pelaksanaan IPCMC ini bukan sahaja perlu disebabkan oleh kematian dalam tahanan sahaja. Terdapat banyak kes salah laku yang melibatkan salah laku anggota polis, terutamanya antara yang terkini adalah di mana ketua balai polis yang ditahan kerana berpesta bersama anggota dan 4 wanita awam di dalam balai polis di negeri Selangor. Ada juga kes salah laku yang tidak dilaporkan. Datuk Speaker dan sidang Dewan sekalian, menyentuh mengenai kematian dalam tahanan, saya percaya pengenalan Akta Corona merupakan salah satu usaha mempertabatkan atau mereformasikan institusi Polis Diraja Malaysia. Sebagaimana masyarakat maklum, Corona merupakan pegawai kerajaan yang diberikan kuasa untuk menyiasat mengenai punca sesuatu kematian, menyiasat atau memastikan identiti seorang yang dijumpai mati dalam bidang kuasa Corona tersebut. Menurut Kanun Acara Jenayah, menyediakan peruntukan yang khusus bagi kes kematian seseorang semasa berada dalam tahanan polis, hospital atau penjara. Terdapat prosedur yang berbeza terpakai kepada kes kematian yang berlaku semasa si mati berada dalam tahanan polis dan juga kes kematian yang berlaku di hospital atau penjara. Bagi kes kematian seseorang semasa berada dalam tahanan polis, Kanun Acara Jenayah menyatakan bahawa adalah mandatory untuk magistrate mengadakan prosiding inquest kematian secepat mungkin bagi mengenal pasti punca kematian. Bagi kes kematian yang berlaku di hospital atau penjara, prosiding inquest kematian hanya perlu diadakan sekiranya magistrate berpendapat bahawa penting dan perlunya untuk diadakan inquest kematian tersebut untuk mengetahui punca kematian. Adalah perlu diperhatikan bahawa bidang kuasa coroner yang ada pada masa kini dalam prosiding inquest kematian bukanlah bersifat mutlak tetapi tertakluk kepada batasan-batasan tertentu. Undang-undang telah meletakkan batasan pada bidang kuasa coroner, iaitu tidak berhak menzahirkan secara spesifik tanggungjawab jenayah mana-mana individu dalam kes kematian tersebut. Namun begitu, tiada kuasa mutlak sedemikian di negara kita.
Kuasa coroner adalah kuasa yang terbatas dan coroner merupakan seorang pegawai kerajaan yang berpangkat magistrat dan bukan ditugaskan untuk menyiasat kematian dalam tahanan sahaja. Kematian dalam tahanan juga dikaitkan dengan kekurangan fasiliti dan prasarana lokap dalam sesuatu penjara. Apabila seseorang ditahan dan dimasukkan ke dalam lokap, orang kena tangkap tersebut akan dimasukkan ke dalam lokap sementara menunggu perbicaraan dijalankan dan hukuman dijatuhkan. Manakala seseorang bersalah yang telah dijatuhkan hukuman akan ditahan di sel yang berbeza. Kebanyakan lokap-lokap atau sel ni mempunyai kemudahan prasarana, fasiliti di bawah garis asas atau dalam keadaan yang tidak memuaskan dan seterusnya menjadi penyebab kepada kematian dalam tahanan. Kebanyakan kes mati dalam tahanan, si mati mempunyai sejarah penyakit dan ini ditambahkan pula dengan kedaifan sel atau lokap di dalam penjara tersebut. Sebagai contohnya, semasa kematian A Ganapati, di mana si mati dilaporkan meninggal dunia akibat kecederaan di kaki dan bahunya. Kematian sebegini mungkin boleh dielakkan sekiranya terdapat pasukan perubatan semasa insiden tersebut berlaku. Fasiliti dan kemudahan sel lokap perlu diperbaiki. Polisi kesihatan tahanan juga perlu diperbaiki. Seksyen 10 Peraturan Lokap 1953 menetapkan seorang pegawai perubatan untuk menjalankan pemeriksaan bagi setiap orang yang dimasukkan ke pusat tahanan untuk memastikan mereka sesuai untuk ditahan. Satu unit kesihatan di semua lokap dan pusat tahanan perlu diwujudkan bagi memastikan bahagian undang-undang ini dipatuhi. Ini adalah untuk memenuhi tanggungjawab negara dalam memastikan kesemua tahanan dirawat dengan maruah dan kemanusiaan. Yang berhormat Speaker dan Sidang Dewan yang saya hormati sekalian, reformasi atau usaha pemarabatan institusi polis Raja Malaysia ni perlu juga menekankan kepada beberapa aspek iaitu usaha untuk menjaga kebajikan anggota polis. Sebagaimana masyarakat umum maklum, Polis Raja Malaysia mempunyai 17 peringkat pangkat yang akan dibahagikan kepada dua kategori iaitu kumpulan pegawai kanan polis bermula daripada pangkat inspektor dari pangkat inspektor sehingga Inspektor Jeneral Polis dan kumpulan pegawai rendah polis dan konstable. Tugas anggota polis bukanlah merupakan satu tugas yang dipandang enteng. Namun begitu, gaji yang diterima oleh anggota polis tidak setimpal dengan gaji yang diterima. Sebagai contoh, gaji minima yang diterima oleh seseorang anggota polis berbangkat konstable adalah sekitar 1,200 sahaja dan allowance yang merangkumi allowance khidmat, allowance PDRN dan allowance perumahan yang secara kolektif ni hanya berjumlah 500 sahaja. So jumlah ini sudah tentunya tidak memadai untuk menampung kos hidup seseorang anggota polis. Menurut satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam KPEX pada 7 Ogos, di mana organisasi tersebut mengisah kerajaan supaya mengaji semula skim gaji anggota polis. Cadangan ini dikemukakan selaras dengan cabaran semasa dalam skop kerja anggota polis. So cadangan ini juga penting untuk mengelakkan anggota polis dan pegawai agensi penguatkuasa khususnya terjerumus ke dalam jenayah salah laku. Yang berhormat Tuan Speaker dan Sidang Dewan yang saya hormati sekalian, dalam usaha mereformasikan institusi polis Raja Malaysia, satu sistem e-report dan satu sistem aduan online secara menyeluruh perlu diwujudkan. Pada 1 Mei 2017, Polis Kuala Lumpur telah melancarkan sistem laporan polis melalui dalam talian e-reporting bagi membolehkan orang ramai membuat laporan polis tanpa perlu ke balai polis. Namun, sistem ini hanya terhad kepada warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas dan hanya kes tertentu sahaja yang boleh dilaporkan. Dan sistem ini hanya dilaksanakan di bahagian Kuala Lumpur sahaja. Memanglah tidak dinafikan bahawa kita mempunyai sistem semakan status perkhidmatan polis secara atas talian. Pengguna perlu mendaftar sebagai di MJ 36. Lama lagi. Saya nak habiskan lah. Nak habis kan? Dah habis dah. Nak habis cakap terima kasih lah. 1 minit lagi.
Okey, justru itu Jawatan Kuasa Keselamatan Undang-Undang Integriti dan Antarabangsa mengambil ketetapan agar menyarankan Kerajaan Persekutuan untuk melakukan usaha pemartabatan reformasi terhadap institusi Polis Raja Malaysia secara berperingkat bagi meningkatkan integriti dan kewibawaan institusi Polis Raja Malaysia dan seterusnya memastikan prinsip hak asasi manusia dijunjung. Dengan ini, saya Tiba Solan Malai di MJ 36 daripada Jawatan Kuasa Keselamatan Undang-Undang Integriti dan Antarabangsa memohon usul dibenarkan. Sekian. Okey, terima kasih kepada DMJ 36. Ada sesiapa yang nak menyokong usul ini? Saya Darren Lai DMJ 16 menyokong usul ini. Tak ada orang lain ke? Okey. Ahli-ahli Dewan Muda Johor sekalian, usul ini sekarang dibuka untuk dibahas. Ahli-ahli Dewan Muda sekalian, saya ingin mengingatkan semua bahawa masa yang diberikan untuk setiap pembahas telah ditetapkan selama 10 minit. Manakala pembahas yang terakhir iaitu yang mengulung usul juga diberikan 10 minit. Jadi siapa yang berminat silakan. Saya Marsha Ishak di MJ 41. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam Dewan Muda Johor, salam makmur Johor. Terima kasih YB Speaker atas laluan yang diberikan kepada saya untuk kita bersama-sama membahaskan suatu isu yang sangat penting. Usul yang akan kita jamin hak frontliners kita atau hero negara kita iaitu Polis Diraja Malaysia PDRM, iaitu usaha untuk memartabatkan institusi PDRM secara berperingkat. Sidang Dewan yang dihormati sekalian, usaha pertama yang saya akan bawakan untuk kita memartabatkan institusi PDRM adalah dengan penubuhan dan juga penambahbaikan IPCMC, iaitu Suruhanjaya Bebas Aduan Salah Laku Polis, iaitu IPCMC. Sidang Dewan sekalian, kita tidak dapat nafikan betapa pentingnya peranan PDRM ini dalam menjamin kesejahteraan rakyat Malaysia dan juga memastikan keadilan kepada rakyat Malaysia. PDRM ini adalah suatu entiti yang kita sangat hormati, yang kita sangat percaya dan juga kita katakan sebagai frontliners untuk menjamin kesejahteraan rakyat Malaysia. Walau bagaimanapun, isu-isu yang semakin hangat diperkatakan di sosial media, di Twitter, di FB berkenaan dengan salah laku polis ini telah menjejaskan, telah mencemarkan nama baik PDRM. Isu-isu seperti yang pertama, kes kematian dalam tahanan polis, kes keganasan yang melibatkan pihak polis, isu gangguan seksual semasa berada di sekatan jalan raya, isu pihak polis menggunakan data privacy untuk kegunaan ataupun kepentingan peribadi. Malam-malam chat cakap, oh saya yang jumpa di sekatan jalan raya tadi, yang jumpa kat Roblox tadi, boleh tak kita kenal. Jadi isu-isu macam ni lah yang sebenarnya saudari kena dapat panggilan telefon juga ke? Belum lagi. Belum. Okey, jadi isu-isu yang seperti inilah yang mencemarkan imej dan juga nama baik PDRM. Menurut statistik Kementerian Dalam Negeri, setakat tahun 2010 sehingga tahun 2016, kita lihat ada 110 kematian yang melibatkan tahanan polis. Dan ini menunjukkan purata 1 tahun 16 kematian. Tahun ini saja setakat bulan lepas dah ada 12 kematian yang melibatkan tahanan polis. Kita memang tak boleh nak nafikan kematian tahanan polis ini sebahagian besarnya melibatkan penyakit yang dah sedia ada. Kerana mereka ini adalah penagih dadah, memang dah ada penyakit. Tapi kita tidak boleh ketepikan fakta bahawa ada juga berlaku keganasan polis semasa berada di dalam tahanan. Persoalannya pada hari ini sidang dewan sekalian, berapa ramai lagikah tahanan yang perlu menjadi mangsa kepada keganasan polis? Kita yang berada kat luar mungkin kita tak nampak apa yang berlaku di balik tirai. Yang kita tahu akhirnya kematian dah terjadi. Yang kita tahu akhirnya dah ada sekujur badan yang kaku keluar daripada lokap. Keganasan yang berlaku di sebalik tu kita tak nampak. Seperti mana yang dipertontonkan di dalam satu video suara di YouTube, boleh dilihat tajuknya adalah Chili Powder and Thinner.
Di dalam video itu, tahanan-tahanan ini cat dengan tina, dibaling dengan serbuk cili dan dipukul, didera dan sebagainya. Bukan itu sahaja. Kes-kes gangguan seksual ketika berada di sekatan jalan raya. Tahun lepas kita dengar ada kes di Kelantan di mana pegawai polis ni tahan pasangan kekasih dan memaksa mereka ni untuk melakukan seks di hadapan mereka dan mereka pergi rakam perlakuan tersebut. Tak cukup dengan gangguan seksual pula, kita dengar dengan isu kes parti liar di balai. Kes dadah yang melibatkan ketua balai. Hari ini, baru sahaja tadi di Harian Metro, 6 orang anggota dan juga pegawai polis ditangkap semasa serbuan di pusat hiburan di Taman Pelangi, Johor Bahru. Sidang hadirin sekalian, isu-isu salah laku ini sebenarnya pada ketika ini dihandle dengan izin disiasat oleh Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard PDRM, kita kenal sebagai JIPS. Namun pada April yang lalu, Ketua Polis Negara sendiri Tan Sri Abdul Hamid Badur mendedahkan bahawa ada pegawai-pegawai JIPS ni yang bersekongkol melepaskan anak buah masing-masing supaya tak disiasat lagi, supaya tak dibawa kepada tindakan susulan, didakwa di mahkamah dan sebagainya. Ini menunjukkan sudah tiba masanya kita dengar suara rakyat. Kita tubuhkan Suruhanjaya yang lebih bebas, yang berintegriti untuk menyiasat salah laku serta jenayah melibatkan PDRM. Suruhanjaya yang perlu dipercepatkan inilah yang kita panggil IPCMC. Ia akan berfungsi sebagai satu badan yang bebas, tak terikat dengan mana-mana pihak, tak terikat dengan PDRM untuk menerima aduan dan menjalankan siasatan terhadap salah laku anggota polis. Di dalam IPCMC ini, sidang hadirin sekalian, Pesuruhjaya yang akan dilantik tidak akan melibatkan pegawai polis yang masih berkhidmat. Boleh saya teruskan dulu, nanti saya bagi laluan untuk soalan ya. DMJ 18. Okey. Pesuruhjaya yang akan dilantik ini tidak akan melibatkan pegawai polis yang masih berkhidmat ataupun mantan pegawai polis kerana kita nak elakkan konflik of interest. Kita dah bagi peluang PDRM untuk jalankan siasatan. Tapi apa yang dapat kita lihat, dia bersekongkol nak lepaskan anak buah masing-masing, nak lepaskan budak masing-masing. Jadi IPCMC ini perlulah dianggotai oleh Pesuruhjaya yang bebas daripada apa-apa ikatan dengan PDRM dan mereka ni boleh jalankan siasatan secara dengan izin independen, bebas tanpa campur tangan mana-mana pihak. Seperti mana yang kita tengok sekarang, kita ada Suhakam boleh buat kerja secara independen, tak terikat dengan mana-mana parti politik ataupun mana-mana parti. Jadi mereka boleh jalankan siasatan secara telus. Walau bagaimanapun, dia tak cakap, dia kena cakap. Okey, walau bagaimanapun IPCMC yang dicadangkan sebelum ini yang mendapat tentangan okey, maaf, walau bagaimanapun IPCMC yang dicadangkan sebelum ini sebenarnya perlu ditambah baik. Ada celahan di MJ 18. Ni yang lain tu kalau tak celah kena beritahu, cakap. Ni main tekan dia syarat dia tekan. Oh dia tak nampak pun angkat tangan Raisan. Tangan dia hitam Tok Ayub. Datuk Ayub, kalau katakan Datuk Ayub benarkan, mungkin bagi sidang kali ni kita boleh terus mencelah kot, baru nampak live sikit. Memang kita benarkan celah. Kena tengoklah celah yang mana. Kena pastikan ada angkat tangan apa semua, tak nampak tu. Datuk Ayub dia tak nampak tu, ada mungkin kena tolong tu. Dia ada Datuk yang Ayub lain tu pasal ada yang lebih. Awak benarkan tak yang DJ 18 mencelah? Sekejap lagi saya kejap masa dah habis sana. Tak apalah, sekejap ya di MJ 18 nanti saya berikan ruang. Okey. 1 minit je. Okey. Walau bagaimanapun bagi ruang tak bagi ruang ni? Saya tak bagi ruang lagi. Tak bagi ruang? Bagi ruang memang masa dah tak ada, tak dapat lah. Okey, teruskan. Okey. Walau bagaimanapun, IPCMC yang ditentang oleh pihak polis sebelum ini sebenarnya kerana ketika jikalau mereka dah didapati bersalah atau didakwa bersalah oleh IPCMC, mereka tak boleh rayu lagi kepada mahkamah. Jadi kita mengambil saranan dan juga cadangan daripada mantan Ketua Polis Negara iaitu Tan Sri Musa Hassan bahawa mana-mana pihak polis yang didakwa melakukan kesalahan oleh IPCMC sepatutnya dibenarkan untuk membuat rayuan. Dan ini membenarkan pihak polis ini juga untuk membela diri mereka di mahkamah. Di MJ 18 boleh saya buka laluan? JMJ 18 cepat.
Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih DMJ. Jadi soalan saya adalah sekarang ni kita nak menubuhkan lagi satu badan yang bukan yang badan bebas untuk menjaga integriti kepolisian. Jadi apakah satu jaminan kita membuka lagi satu badan bebas yang kononnya bebas, dan apakah jaminan perkara yang sama tidak berulang lagi dengan badan bebas yang sedia ada? Silakan. Okey, terima kasih DMJ 18, satu soalan yang sangat menarik. Sebab tu saya kata di dalam IPCMC ni kita tak libatkan mana-mana pegawai polis untuk berada dalam Pesuruhjaya. Apa yang menjadi weakness dengan izin sebelum ini JIPS ni, kita libatkan pegawai polis. Jadi masalahnya yang seperti mana dikeutarakan oleh kita punya ketua polis negara sekarang, masalahnya mereka ni bersekongkol. Dah kita bagi kebebasan untuk Wah, ni awak ni, siasat, awak tapi ni menuduh tak, ini daripada ucapan ketua polis negara sendiri. Dia dah saya tak pencen. tuduh. Masa dia tak pencen sama juga tak? Dia dah pencen, dah bersara. Masa dia berkhidmat lebih kurang sama tak? Saya harap tidak lah. Dah harap tidak, memang dia dah terlepas pun, dah pencen pun. Okey, 1 minit lagi. Okey. Mohon mencelah DMJ 16. Siapa tu? Okey. Alah, dah tinggal 1 minit. Tak apa, tak apa. Saya dah bagi Saya lewat bagi tadi. extra Bagi saya nanti. nanti celah lepas ni pula. Okey, Darren. Celah lepas Darren, ni. okey. Saat. Okey. Sila. Jadi biar saya gulung Tak ada, lah. tak ada, Darren. Jadi biar saya Speaker minta Ya. speaker Teruskan lah, bagi saya jangan peluang tu untuk kena bagi bertanya. dah lah. Teruskan cepat. Okey, soalan saya, apakah jaminan sekiranya tanpa ada pegawai polis dalam badan bebas tersebut, tapi cuma saya nak tanya, kalau katakan tak ada bebas, apakah jaminan bahawa dalam kalangan polis yang nak disiasat tu tak bersekongkol? Maksudnya untuk menghapuskan bukti, menghilangkan bukti ataupun menutup apa-apa bukti. Ada tak jaminan? Benda yang sama juga kalau kita tubuhkan yang baru, tetap boleh berlaku benda yang sama. So kenapa nak tubuhkan yang baru kalau dah sedia ada? Kita memperkasakan sedia ada sajalah. Itu soalan saya. Okey, faham. Macam ni lah saudara, DMJ 16 kita kalau bersekongkol dalam itu sendiri, keterangan dihapuskan dan sebagainya, memang kita tak boleh nak bagi jaminan. Cuma apa yang weakness yang kita nampak sekarang ni, yang kita perlu cegah adalah di dalam Suruhanjaya yang menyiasat ini sendiri, mereka yang bersekongkol. Orang yang menyiasat ni yang bersekongkol. Tapi kalau kita tubuhkan IPCMC, orang yang menyiasat ni tak bersekongkol. Jadi ada jaminan di situ. Walaupun mungkin keterangan mungkin boleh dihapuskan dan sebagainya. Tapi we believe that law will always prevail. Kan? Jadi kita percaya yang dengan penubuhan IPCMC ini kita dapat menjamin yang siasatan akan dilakukan dengan lebih telus, tak ada bersekongkol. Okey, sila, jadi apa yang boleh saya simpulkan, penghabisan punya ucapan, bukan ucapan, perbahasan. apa yang saya boleh simpulkan pada hari ini, penubuhan IPCMC ini adalah sangat perlu supaya siasatan yang lebih telus melibatkan salah laku ini boleh dijalankan. Jadi dengan hujahan dan cadangan diberikan, saya Marsha Ishak DMJ 41 menyokong penuh usul Jawatankuasa Keselamatan Undang-Undang Integriti dan Antarabangsa bahawa PDRM perlu dimartabatkan secara berperingkat dengan usaha yang pertama iaitu penubuhan IPCMC. Terima kasih. Okey, terima kasih. Ada yang lain nak bahas? Saya Datuk Speaker. Saya di MJ 12 Ashikin Syafiqah. Okey, teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam makmur Johor saya ucapkan kepada semua. Saya Ashikin Syafiqah di MJ 12 akan membahaskan usul Dewan Muda Johor menyarankan Kerajaan Persekutuan untuk melakukan usaha pemartabatan atau reformasi terhadap institusi PDRM secara berperingkat. Yang dihormati Datuk Speaker Dewan, Barisan Ahli Sekretariat Dewan Muda Johor, ahli-ahli perwakilan Dewan Muda Johor dan sidang hadirin sekalian. Tuan Yang di-Pertua, rentetan daripada isu yang telah diketengahkan oleh DMJ 36 dan juga DMJ 41 sebentar tadi, saya seperti yang kita tahu, usaha pertama yang dicadangkan adalah dengan penubuhan IPCMC. Dan saya akan memberikan satu lagi usaha ataupun usaha kedua untuk memartabatkan lagi institusi PDRM ini, iaitu dengan menggubal Akta Coroner di Malaysia. Jika Ni kita satu lihat lagi, kejap. Sekarang ni IPCMC memang dah ada kan? tak ada. Belum lagi. Belum lagi. Belum ada ke? Belum. Kan memang dah wujud sebelum ni?
Sebelum ni pernah dibahaskan untuk nak wujudkan IPCMC tapi belum berjaya lagi. Belum berjaya. Ya, awak nanti jayakan. Okey, teruskan. Saya sambung Datuk Speaker. Perkara ini kita lihat sebenarnya agak teknikal, jadi saya akan terangkan dulu Akta Coroner tu bagaimana dia berfungsi dan apa sebenarnya Akta Coroner tu. Jadi mengikut kanun tata cara jenayah, apabila berlakunya satu kematian seseorang tahanan, sama ada di dalam lokap, dalam penjara atau ketika tahanan itu menerima rawatan di hospital, apabila kematian itu berlaku serta-merta, kematian itu mestilah dilaporkan kepada seorang magistrate kelas pertama yang terdekat. Dan selepas menerima laporan tersebut, magistrate itu akan melihat mayat tersebut dan membuat pengesahan akan kematian berkenaan. Setelah itu, magistrate itu perlu menjalankan satu inquiry bagi menentukan sama ada kematian itu mempunyai unsur jenayah atau foul play, atau kematian itu memang berlaku secara mengejut dan semula jadi. Dan selepas inquiry itu dibuat, iaitu dengan memanggil saksi-saksi yang terlibat dalam kes berkenaan, magistrate akan mencapai satu keputusan ataupun dengan izin verdict yang kemudiannya hendaklah dilaporkan kepada pendakwa raya atau timbalan pendakwa raya untuk tindakan selanjutnya. Dan sekiranya terdapat unsur jenayah atas kematian tahanan itu, maka pihak pendakwa raya boleh mengambil tindakan selanjutnya termasuk untuk kemukakan pertuduhan terhadap mana-mana anggota polis yang menyebabkan kematian berkenaan. Jika kita lihat di bawah Undang-Undang Malaysia, peruntukan undang-undang berkenaan dengan inkues kematian terkandung dalam bab 32 Kanun Tata Cara Jenayah yang menerangkan fungsi inkues kematian serta prosedur-prosedur yang perlu dipatuhi dalam mengendalikan inkues ini. Selain itu, kita ada juga Arahan Amalan Nombor 1 2007 yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Ketua Hakim yang khusus berkaitan dengan panduan dalam pengendalian inkues kematian. Arahan amalan ini dia menguraikan dan perincikan lagi prosedur dalam pengendalian penyiasatan kematian dan prosiding inkues kematian sebagai penerangan lanjut terhadap semua peruntukan di dalam kanun tata cara jenayah. Dalam prosiding inkues kematian terdapat beberapa perbezaan dari sudut amalan dan juga prosedur jika kita lihat perbandingan antara negara-negara. Ada beberapa negara prosiding inkues kematian dijalankan oleh pegawai perubatan yang dilantik sebagai coroner. Manakala ada pula negara yang prosidingnya dilakukan oleh coroner dengan kehadiran panel juri yang akan membuat keputusan di akhir prosiding. Namun, jika kita lihat di Malaysia, proceeding inquest kematian dikendalikan oleh magistrate atau hakim yang bertindak sebagai coroner. Walaupun perbezaan ini kita dapat lihat dari segi struktur sistem itu, tapi tetap tugas dan peranan mereka sebagai coroner adalah sama, iaitu untuk menentukan punca kematian. Coroner yang mengendalikan inquest kematian berperanan untuk menjalankan siasatan bagi mengenal pasti punca kematian si mati dan untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan kematian tersebut. Jadi untuk mencapai objektif ini, coroner diberikan tanggungjawab dan juga budi bicara yang luas dalam mengendalikan proceeding inquest kematian untuk memastikan persoalan berkaitan dengan kematian si mati dapat dirungkaikan di akhir proceeding. Dan juga selain daripada itu, coroner juga ada tanggungjawab untuk menentukan sama ada wujud elemen jenayah berhubung dengan kematian itu. Namun begitu, seperti yang telah dinyatakan oleh DMJ 36 sebentar tadi, bidang kuasa coroner dalam proceeding inquest kematian bukan bersifat mutlak, tetapi ia sebenarnya tertakluk kepada beberapa batasan tertentu. Jadi undang-undang telah meletakkan batasan pada bidang kuasa coroner, iaitu mereka tidak berhak untuk menzahirkan secara spesifik tanggungjawab jenayah mana-mana individu yang terlibat dengan kes kematian tersebut. Perkara ini saya bagi contoh di dalam kes yang berlaku di negara kita kes itu antara pendakwa raya dan Ahmad bin Din, di mana magistrate telah mengadakan inquest kematian bagi menentukan sama ada wujud unsur jenayah dalam kes kemalangan jalan raya yang akhirnya menyebabkan kematian. Namun setelah mendengar keterangan saksi pertama dalam proceeding inquest, mahkamah secara spesifik telah membuat dapatan bahawa kematian tersebut disebabkan oleh kecuaian Ahmad bin Din, iaitu tertuduh dalam kes ini. Mahkamah kemudian arahkan agar tertuduh ditahan dan juga dituduh atas kesalahan memandu secara cuai. Kes ini kemudiannya telah dirujuk ke Mahkamah Tinggi untuk semakan dan hakim yang mendengar permohonan ini memutuskan bahawa magistrate tidak mempunyai kuasa untuk menentukan secara spesifik liability jenayah tertuduh. Dan kes ini jika kita lihat dia sebenarnya menerangkan bahawa matlamat proceeding inquest
ialah untuk menentukan punca dan sebab kematian, bukan untuk tentukan liability jenayah mana-mana individu. Jadi kita lihat pula pelantikan coroner di Malaysia. Pelantikan ini adalah sama dengan pelantikan seorang hakim mahkamah session, iaitu jika kita lihat kepada Seksyen 59 subsection 3 Akta Mahkamah Rendah. Seorang hakim mahkamah session perlu dilantik oleh YDPA atas syur hakim besar, dan Seksyen 60 pula menyatakan bahawa tak ada orang yang boleh dilantik sebagai hakim mahkamah session melainkan dia adalah anggota Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan Persekutuan. Pasukan inquest ini pula terdiri daripada Timbalan Pendakwa Raya yang dilantik oleh Suruhanjaya Kehakiman dan Perundangan. Ahli perwakilan sekalian, mungkin di Malaysia kita jarang-jarang mendengar perkataan coroner. Kita ada sistem tu tapi kita jarang mendengar. Tapi sistem ini sangat biasa digunakan di negara-negara lain, sebagai contohnya Singapura, Hong Kong, Kanada, Sri Lanka, United Kingdom dan terdapat beberapa negara lain. Saya mengambil contoh, jika kita lihat kepada United Kingdom, terdapat 92 bidang kuasa coroner yang berasingan di England dan Wales, dan setiap bidang kuasa dibiayai oleh PBT, iaitu pihak berkuasa tempatan. Coroner di UK ini adalah peguam cara atau pengamal perubatan yang tidak kurang dari 5 tahun dalam perkhidmatan, yang meneruskan amalan undang-undang atau perubatan mereka ketika tidak menjadi coroner. Jika di Malaysia, coroner adalah magistrate, di UK pula coroner adalah pengamal perubatan ataupun peguam cara. Jadi di UK juga ada sebanyak 32 coroner adalah coroner sepanjang masa dan dibayar gaji tahunan, manakala selebihnya dibayar mengikut jumlah kes yang dirujuk. Bidang kuasa coroner di sana adalah berdasarkan kepada wilayah, di mana jika mereka akan melihat kepada lokasi mayat yang menentukan coroner mana yang mempunyai bidang kuasa dalam kes tersebut. Coroner di sana juga perlu melantik seorang timbalan untuk menggantikan mereka jika mereka keluar daerah ataupun tidak dapat bekerja, dan timbalan coroner itu perlu mempunyai kelayakan yang sama seperti coroner. Manakala jika terdapat kes-kes berprofil tinggi atau kompleks, hakim yang sedang berkhidmat boleh dilantik sebagai timbalan coroner. Sebagai satu langkah untuk perkasakan dan menambah baik reputasi institusi PDRM, yang kita lihat kebelakangan ini sering tercalik dengan dakwaan bagi kes kematian dalam tahanan, saya rasa Akta Coroner perlu digubal di Malaysia. Beberapa organisasi dan entiti telah pun mengusulkan perkara ini beberapa kali. Sebagai contoh, pada tahun 2020, Majlis Peguam telah mengusulkan benda ini, dan yang terbaru adalah dari EDIC, iaitu Eliminating Deaths and Abuse in Custody Together, iaitu paling terbaru adalah pada 2 Julai yang lalu. Jika sebelum ini, magistrate merupakan coroner di Malaysia, dengan penggubalan akta baharu ini, satu jawatan kuasa khas akan ditubuhkan untuk melihat penggunaan akta coroner dari segenap aspek. Seperti yang kita tahu, magistrate kini mempunyai beban yang berat dengan sejumlah besar kes yang belum diselesaikan. Antara cabaran utama berkaitan dengan pengendalian kes siasatan kematian adalah termasuk kes tertunggak. Pada hakikatnya, masih banyak lagi kes berkaitan siasatan kematian, terutamanya kes yang melibatkan kematian semasa dalam tahanan pihak berkuasa yang belum selesai. 1 minit lagi. Baik, Tuan Speaker. Ataupun masih lagi tertunggak. Jika kita lihat dari tahun 2010 hingga Jun 2021, terdapat 178 kes yang dilaporkan tentang kematian dalam tahanan. Oleh itu, saya merasakan bahawa Malaysia boleh menjadikan United Kingdom sebagai teladan atau contoh dalam menggubal akta coroner. Masa dah tamat. Baik, Dr. Speaker. Di mana selain daripada seorang peguam cara dilantik sebagai coroner, pegawai perubatan juga boleh dilantik sebagai seorang coroner. Mereka ini, tugas mereka hanya untuk menyiasat kes-kes kematian dalam tahanan sahaja. Jika tidak ada kematian dalam tahanan, maka mereka boleh sambung tugas hakiki mereka, iaitu sebagai peguam cara atau pengamal perubatan. Jadi akhir sekali saya ingin tekankan agar kerajaan menyegerakan proses mendraft akta coroner supaya perjalanan inquest dalam kes-kes kematian dalam tahanan dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan tersusun, seterusnya dapat memberi keadilan kepada semua pihak yang terlibat. Secara tidak langsung, ia akan memberikan reputasi yang baik kepada institusi PDRM kita. Dia Saya nak tanya juga yang tentang akta coroner ni. Ya. Dia berlainan, dia entiti yang berlainan ataupun bersama di bawah IPCMC? Ia adalah satu benda yang berlainan daripada IPCMC. Okey. Okey. Terima kasih. Terima kasih, Tuan. Okey, ada pembahas seterusnya?
Saya Tuan Speaker. DMJ bawah? Ada? Mas? DMJ 05, saya. 05? Ya. Oh, gelap ya? Lighting sini dia lain. Dah malam Tak malam. Dia macam mendung-mendung Okay, sikit. 9 minit lagi. Saya mula Dah 1 minit hilang. Cepatlah sikit. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat Tuan Speaker Dewan Muda Johor, para perwakilan ahli Dewan Muda Johor, para penonton yang sedang mengikuti liputan persidangan virtual Dewan Muda Johor. Pada hari ini saya tampil sebagai DMJ 05 bagi mengambil bahagian dalam perbahasan isu reformasi polis di Raja Malaysia. Jadi seperti mana yang kita dengar daripada kedua pembahas awal sebentar tadi, mereka lebih menekankan kepada kita nak tubuhkan IPCMC, kita nak tubuhkan satu badan untuk memastikan anggota polis melaksanakan tugas dengan sebaiknya. Saya pula pada hari ini hadir membawa satu hasrat ke dalam ahli Dewan Muda Johor pada persidangan Dewan Muda Johor pada hari ini, bagi untuk kita lihat dan kita usahakan langkah untuk mereformasi sistem kebajikan dan juga saraan bagi anggota polis kita yang sedang berkhidmat, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Bagi menghargai jasa dan pengorbanan anggota polis dalam mengendalikan usaha melawan pandemik COVID-19, saya tampil hari ini untuk mencadangkan supaya ahli Dewan pada hari ini bersetuju untuk kita ambil satu ketetapan bagi kita mendesak kerajaan Malaysia untuk mengubah dan reform semula kebajikan dan sistem saraan anggota polis kita pada hari ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Status quo semasa menyaksikan bahawasanya para polis kita telah sudah berhempas pulas siang dan malam, pagi dan petang, 24 jam sehari, 7 hari seminggu dalam menangani wabak COVID-19 ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Seperti yang kita dapat lihat, di mana-mana sahaja terdapat anggota polis kita berada untuk memastikan kepatuhan SOP dalam kalangan rakyat, bagi memastikan pelaksanaan dasar kerajaan untuk menyekat pergerakan ini terjadi, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Apa kesannya untuk anggota polis kita dengan usaha-usaha yang sedang mereka pergiatkan pada hari ini? Cuti mereka telah dibekukan. Mereka terpaksa tinggal berjauhan dengan keluarga dan ada kerana terpaksa untuk melaksanakan tugas mereka. Dan apa yang saya lebih rusing kepada nasib anggota polis kita pada hari ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan, mereka terpaksa untuk berhadapan dengan risiko jangkitan wabak sehari-hari, Tuan Yang di-Pertua Dewan, memandangkan mereka adalah golongan terpaling ke hadapan dalam menangani wabak COVID-19 ni. Kalau kita lihat sekarang ni, kita bergerak di mana-mana saja, ada saja anggota polis, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Jadi kita dapat lihat sebenarnya tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan anggota polis kita ini sememangnya adalah satu tugas yang amat berat, tapi dalam keadaan mereka melaksanakan tugas mereka dengan kesungguhan yang kita dapat lihat sekarang ini, mereka tidak dilayan dengan adil dan saksama seperti mana mereka sepatutnya dilayan, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Ni kata tak layan tak adil ni. Dalam bentuk macam mana tu layan tak adil? Layanan daripada segi gaji, Tuan Pertua Dewan. Kalau kita lihat pada hari ini, peringkat saya akan bawakan dalam Dewan hari ini untuk kita lihat masa sendiri. Peringkat gaji pegawai rendah, polis konstable peringkat sokongan, grade YT 1, 2, 4, 6, 8 dan 10 bermula daripada titik gaji bernilai RM851.17, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kalau kita bandingkan pula dengan gaji dengan kelayakan yang sama sebagai penolong setiausaha sulit grade N63 pejabat menteri, Tuan Yang di-Pertua Dewan, gaji minimum yang mereka bekerja dalam sektor ini adalah sebanyak RM4,413.61, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Jadi dalam Dewan pada hari ini kita dapat lihat bagaimana anggota polis yang sama taraf ni, iaitu taraf pendidikan SPM, berkhidmat dalam
kelompok kategorian jawatan yang sama dalam sektor awam ini dibayar 5 kali lebih rendah berbanding dengan gaji seorang yang bekerja dengan pejabat menteri Tuan Yang di-Pertua Dewan. Ini amat menyedihkan saya. Kerana apa? Usaha yang telah ditonjolkan dan telah dicurahkan oleh pegawai polis ini sememangnya adalah lebih banyaklah sememangnya berbanding dengan seorang yang bekerja di pejabat menteri Tuan Yang di-Pertua Dewan. Ni di MJ ni saya selalu pula mencelah pula kan. Dia sekarang ni tajuknya reformasi yang DMJ 05 bawa. Reformasi itu berkaitan sama ada IPCMC ataupun SPP. SPP tahu SPP? Suruhanjaya Pasukan Polis. Maka kita sedar bahawa ramai di kalangan penjawat awam polis ni, contohnya kalau dia pangkat SAC 2, dia bersamaan dia satu bintang tapi dia punya pangkat dengan grade yang lain lebih kurang dalam grade 54. Ataupun kalau dia SAC, ACP, grade-nya 52. Dan sebenarnya dia tidak selari dengan penjawat-penjawat awam yang lain. Maka adakah reformasi ini untuk jaga kebajikan, untuk mereform Suruhanjaya Perkhidmatan Suruhanjaya Pasukan Polis ataupun IPCMC dalam usaha untuk meningkatkan dan juga memartabatkan dari segi grade pasukan polis itu sendiri? Sebenarnya reformasi yang kami, jawatan kuasa kami cuba bawakan pada hari ini adalah reformasi menyeluruh. Reformasi menyeluruh ini termasuklah daripada segi kita nak mengukuhkan semula SPP, kita nak mengukuhkan usaha integriti mereka melalui IPCMC, kita nak mengelakkan salah laku tugas mereka dengan IPCMC, dan juga kita nak mengkaji semula sistem kebajikan dan juga saraan supaya apa yang mereka telah usahakan selama ini setimpal dengan bayaran yang mereka patut dapat sepanjang perkhidmatan mereka, Tuan Yang di-Pertua. 2 minit lagi. 2 minit lagi. 2 minit. Jadi soal penjawat awam yang diberikan, jadi apa yang saya cuba lihatkan ke dalam Dewan pada hari ini supaya kita cadangkan untuk kita ambil ketetapan bagi mendesak kerajaan Malaysia bagi memastikan usaha untuk mereformasi sistem saraan dan juga persaraan anggota polis ini diambil tindakan sewajar dan secepat mungkin bagi memastikan kebajikan anggota polis kita terjamin pada masa akan datang. Saya akan buktikan dalam Dewan pada hari ini bagaimana kebajikan anggota yang terjaga ini akan mempengaruhi kadar jenayah di sesebuah kawasan. Saya tunjukkan anda satu kajian kes polis di Kanada, di mana polis di Kanada telah dibayar khidmat mereka dibayar secara purata sebanyak $100,000 setahun. Mereka juga akan diberikan paid duty bagi tugas-tugas luar masa, khususnya untuk tugas-tugas penyiasatan seperti detektif, constable yang mengadakan roadblock dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini, kalau kita ambil contoh perbandingan constable peringkat kemasukan di Kanada, mereka dibayar $50,000 setahun dan mereka dijanjikan secara kontrak selama 3 tahun akan mendapat kenaikan sebanyak $82,000 setahun. Ini menjadikan mereka adalah antara anggota polis yang paling banyak dibayar di dunia. Dan apakah kesannya kepada indeks kadar kekerapan jenayah ataupun dengan izin World Crime Index mereka di Kanada, Tuan Yang di-Pertua Dewan? Kita dapat lihat menurut World Crime Index di Kanada, Tuan Yang di-Pertua Dewan, Kanada mempunyai purata jenayah sebanyak 47.86 berbanding dengan berlawanan dengan 100,000 orang, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Ini menunjukkan bahawa kekerapan kadar jenayah yang ada di Kanada ini adalah sedikit dengan kebajikan polis mereka yang dijaga dengan sebaik mungkin, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Di Malaysia pula, Malaysia mempunyai kadar kekerapan jenayah sebanyak
58.55 berbanding dengan 100,000 populasi di Malaysia, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Jadi apa yang kita dapat lihat di sini, dengan sekiranya kita menjaga dan juga mengambil berat tentang kebajikan pegawai polis kita, Tuan Yang di-Pertua Dewan, secara tidak langsung ini akan memberikan pengaruh yang agak signifikan kepada kadar kekerapan jenayah dalam kalangan masyarakat kita, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Apa kaitan antara naik gaji polis dengan kadar jenayah turun? Sebab penagih dadah gaji tak naik. Tuan Yang di-Pertua Dewan, sebenarnya kalau kita lihat dalam satu lagi kajian kes, sebenarnya terdapat beberapa discrepancies dengan izin Tuan Yang di-Pertua Dewan yang menjadikan pegawai polis ini tidak mampu untuk melaksanakan tanggungjawab mereka sepenuh mungkin. Discrepancies yang saya maksudkan di sini adalah dengan masalah-masalah seperti masalah integriti rasuah, masalah-masalah yang menyebabkan mereka ini terpaksa dipengaruhi untuk melaksanakan bidang tugas mereka di luar tanggungjawab mereka dan terpaksa untuk berhadapan dengan beberapa tindakan yang mencabuli tanggungjawab mereka dan sumpah sang saka biru mereka, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Jadi, mohon mencelah DMJ 16. Silakan DMJ 16 sebelum saya teruskan. Apa? Cuma saya DMJ nak tanya DMJ 16. Okay, Darren. Boleh? Saya nak tanya sebagai contoh, kita ambil contoh kes Ketua Balai Polis Bangi tempoh hari yang dikatakan isu yang sama, cuma dia yang dikatakan. Jadi kita nampak kat sana betul ada pegawai-pegawai yang berpangkat lebih rendah dan juga ada ketua balai ni yang berpangkat lebih tinggi yang saya percaya mempunyai gaji yang lebih tinggi berbanding pegawai yang agak rendah. Jadi adakah sebenarnya wujud perbezaan gaji tu yang menyebabkan kecenderungan pegawai polis untuk tidak melakukan tanggungjawab? Sebab ketua balai gaji dia lebih tinggi, maka pegawai-pegawai bawah ni gaji dia lebih rendah. Jadi mungkin Tuan boleh sedikit banyak explainkan macam mana kepada kami, adakah wujudnya sebenarnya gaji rendah terus buat kesalahan, gaji tinggi tak buat kesalahan? Adakah itu berlaku? Sebab kita nampak ada pegawai-pegawai tinggi kerajaan pun tangkap sebab rasuah, buat kes-kes jenayah pun ada, gaji besar. Mungkin boleh terangkan? Terima kasih DMJ 16. Satu pertanyaan yang saya kira amat baik pada hari ini. Sebenarnya sebab itu apa yang saya bawakan contoh dalam Dewan Muda Johor pada hari ini adalah berkenaan dengan gaji peringkat kemasukan paling minimum yang akan diterima oleh seorang pegawai polis entry level dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Jadi bila mana gaji mereka ini sangat rendah, mereka bukan sahaja terdedah dengan tidak mampu untuk melaksanakan tugas dengan baik, mereka juga akan terdedah dengan desakan-desakan pejabat. It is dengan izin office politics, di mana mereka ni terpaksa untuk berhadapan dengan pegawai-pegawai yang atasan yang mempunyai resource yang lebih banyak, mereka akan takut dan sebagainya. Kalau macam tingkat gaji itu diselarikan dan juga jarak antara gaji pegawai bawahan dengan pegawai atasan tu tak adalah satu gap yang sangat besar, saya percaya satu tindakan tanggungjawab amanah yang lebih tanggungjawab dan amanah yang mereka akan laksanakan akan menjadi lebih holistik, kerana mereka sedar akan ketetapan duty masing-masing, mereka sedar akan apa peranan yang mereka perlu mainkan, dan juga mereka akan dapat dielakkan daripada untuk terlibat daripada isu integriti. Kerana apa? Melalui satu laporan yang salah laku polis daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Polis pada tahun 2019 menunjukkan bahawa sebenarnya salah laku dalam kalangan anggota polis yang paling tinggi berlaku di peringkat bawahan, iaitu peringkat Y1, Y2, Y3, Y6, Y8 dan Y10. Dan sebab itulah pada hari ini untuk pengetahuan DMJ 16 saya bawakan contoh berdasarkan daripada kelompok kategori penjawatan ini. Mereka ini sangat terdedah dengan isu integriti. Ini sila simpulkan, masa dah lebih, saya bagi 3 minit lah. Okey. Yang isu pegawai atasan yang terlibat tu, it is I think it's a good concern. Salah satu kerisauan yang valid dalam Dewan pada hari ini. Cumanya dalam kita nak menangani isu salah laku yang paling majoriti dalam kalangan anggota polis, perlu untuk kita lihat dan semak semula kepada tangga pengkategorian
gaji dalam kalangan pegawai polis bawahan yang sememangnya terdedah dengan isu salah laku dan juga integriti yang akan menyebabkan mereka tidak dapat melaksanakan tugas mereka dengan sepenuh hati demi lencana sang saka biru di dada Tuan Ketua Dewan. Jadi bagi demi membalas jasa sang saka biru kita dan juga ahli-ahli anggota polis kita yang telah pun menabur bakti dan khidmat kepada negara kita yang tercinta pada hari ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan, saya dengan penuh takzim merayu dan juga meminta seluruh ahli. Satu lagi kata gaji Y1 berapa mula? Y1 berapa gaji? Y1 Y1 tadi gaji starting mereka RM851 ni kata gaji Y1 kalau saya SPM 1441 sekarang. DMJ 05 boleh saya menjelaskan sikit je. Fakta macam salah je. Datuk yang betul. It's true, saya boleh share. Datuk yang betul. Kalau DMJ izinkan saya DMJ 05. DMJ saya berapa pun ni? saya DMJ 23 Datuk. Berapa? 23? Ya betul. Okey. Saya begitu tertariklah dengan hujah. Cuma saya memang kurang nampak korelasi di antara faktor gaji dengan apa yang kita bincangkan, dengan usul yang dibincangkan. Kerana daripada apa yang diumumkan oleh KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam pada tahun 2019, YA1 mempunyai gaji lebih tinggi daripada average gaji N19. Itu yang fakta yang ada dalam surat khabar berita harian utusan yang kita boleh Google pun sekarang. Tapi saya tak nampak mana data 800 sebab di dalam sektor polis ni allowance mereka agak berbeza dengan allowance yang dalam grade M dan dibandingkan. So saya fikir perbandingan yang dibuat tadi adalah perbandingan yang apple dengan durian, yang which saya rasa kurang tepat untuk kita bawa sebagai usaha pada hari ini. Ya, kalau kata dengan durian, sebenarnya saya tak bawa pun perbandingan YA dalam konteks pada hari ini. Saya bawa perbandingan YT. YT ni adalah pegawai polis grade bawahan yang selalunya mereka ni kalau untuk pengetahuan di MJ23 mereka ni lah yang akan dihantar jaga roadblock. YT 1 apa? YT 1. Siapa? RM851.70. Tak, sekarang kata starting 1220 tanpa tak masuk alarm. Itu bila punya tu? Bila punya gaji? Saya kata YT 1 kemasukan konstable rendah berdasarkan perkeliling tahun 2017. Itu dah 2017. Ada lagi yang baru kan? Sekarang YT 1 constable starting 1220. Kejap. Sebab YT 1 memang starting dia untuk check balik dah, tutup. Tutup balik. Masa dah habis. Check balik. You ada masa, nanti saya ujung, nanti saya bagi. So check betul tak? Saya punya ke awak punya yang betul? Baik. Sila simpulkan. Jadi kesimpulannya, demi membalas jasa ahli pegawai polis kita pada hari ini, sama-samalah kita menerima usul pada hari ini untuk kita kemukakan kepada kerajaan Malaysia bagi mendesak mereka untuk mengambil tindakan yang sewajarnya dalam mereformasi perkhidmatan polis di Raja Malaysia. Sekian, terima kasih. Okey. Terima kasih. Ada DMJ lain? Pembahas seterusnya? Saya, Tuan Speaker, selaku penggulung usul. Belum lagi apa nak gulung? Ada lagi yang nak bahas ke? Tak ada? Tak ada lagi, Tuan Speaker. Patutnya ada lagi. Saya murah hati nak bagi orang bahas lagi. Tiba-tiba awak nak gulung. Yang lain tu tak berani lagi nak bahas. Syawal kata dalam Facebook saya, kata awak nak bagi peluang lah bercakap apa semua, jangan bagi Darren je. Ni kenapa saya bagi dah terus nak gulung? Ni sebab jatuhan kau sendiri tu. Saya besok. Dia boleh main esok-esok. Okey. Nak gulung-gulung lah. 10 minit dah. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syakib Syarinzam, DMJ 33. Selamat petang dan salam makmur Johor. Yang dihormati Tuan Yang di-Puan Dewan, yang dikasihi Setiausaha Dewan, yang disayangi pihak Sekretariat Dewan Muda Johor, yang disanjungi rakan-rakan perwakilan Dewan Muda Johor yang saya kasihi sekalian. Pada petang ni agak senyap sikit disebabkan petang, dan saya juga dari Jawatan Kuasa Keselamatan Undang-Undang Integriti dan Antarabangsa menggulung satu usul yang agak hangat pada petang ini juga, dan membuat anda semua terbangun seketika dan diperkatakan banyak di halayak ramai.
Puan Yang Di-Pertua, pada permulaannya kita meminta orang ramai menyokong usul ini disebabkan usul berbunyi dasar reformasi PDRM. Namun atas sebab perkataan permartaban lebih elok buat institusi diraja ini, maka pada hari ini usul berbunyi lebih kepada martabat itu diangkat buat PDRM agar memastikan mereka dinaikkan martabatnya seperti yang tertera dalam logo mereka, polis dan masyarakat bersifat jaya. Habis selama ni dah 60 tahun ni polis tak dimartabatkan lah. Polis tu dimartabatkan, tapi kali ni kita memperkukuhkan martabatnya. Ya ke? Ya. Ya, suka. Okeylah. Saya teruskan Suka hati awak lah. Okay. Saya juga mengambil pandangan dan soalan-soalan yang diutarakan oleh rakan-rakan perwakilan dan tanya pada hari ini, petang ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua, terutama sekali saudara DMJ 16 dan DMJ 18. Sidang Dewan sekalian, DMJ 36 saudari Tiba pada ucapannya yang menyentuh peri pentingnya usul diluluskan secara jenuin. Kita mahukan kesaksamaan buat rakyat yang dipinggirkan. Kita mahukan tidak adilnya dua darjat, akan tetapi dan juga masyarakat kita. Kita mahukan pembelaan yang seia dan sekata demi menuju Malaysia yang lebih baik. Maka pentingnya usul ini dibahaskan dan dipersetujui bersama. Selain itu, sukacitanya petikan daripada saudari Tiba sendiri yang memfokuskan tentang isu penjagaan dan hak terhadap kesihatan buat tahanan yang berada di lokap. Perkara ini penting untuk dinyatakan dan solusinya adalah meletakkan pegawai polis yang juga mempunyai latar belakang maupun selaku pegawai kesihatan untuk memastikan tahanan ini tidak meninggal dunia ataupun mendapat kesan yang besar dari tahanan tersebut. Kesalahan yang terjadi pada arwah Ganapati, arwah Farid, ini bukan salah sesiapa tetapi adalah kesan dengan izin lack of empathy policies. Bagi memastikan integriti polis serta hak pembelaan keluarga arwah diberikan layanan yang adil dan saksama. Kepada pendengar persidangan yang saya kasihi sekalian, DMJ 12 juga, saudari Ashikin telah menerangkan kepada kita semua, kepada semua perwakilan, pentingnya akta korona yang harus dimasukkan dalam pemartaban institusi diraja ini. Korona adalah peguam cara ataupun pengamal perubatan yang tidak kurang dari 5 tahun dalam perkhidmatan yang meneruskan amalan undang-undang ataupun perubatan mereka ketika tidak menjadi korona. Tugas mereka adalah menentukan kematian seseorang dalam tahanan sebagai satu langkah untuk perkasakan dan menambah baik reputasi institusi PDRM itu sendiri yang kita lihat kebelakangan ini sering tercalit dengan dakwaan bagi kes kematian dalam tahanan. Akta korona perlu digubal di Malaysia. Sebelum ini, akta korona di bawah bidang kuasa magistrate. Disebabkan banyak kes yang dilabel ke arah korona, maka dengan wujudnya akta ini bukan hanya dapat membantu pihak mahkamah, akan tetapi pihak polis dalam bidang kuasa mereka serta memudahkan dalam proses inquest dan proses kanun tata cara jenayah yang menerangkan fungsi inquest. Kita mahu mencadangkan akan pengenalan akta korona ini dan ia bergerak secara tersendiri ataupun stand alone dengan izin. Akta korona juga bukan asing dalam dunia perundangan. Kita dah nampak tadi saudari Ashikin menunjukkan ada di UK dan sebagainya. Maka kita boleh ambil sumber-sumber ini sebagai rujukan untuk memastikan kelangsungan fungsi akta ini berada dalam negara ini. Jika kita tidak segerakan untuk membuat pengenalan kepada akta korona ditambah lagi dengan keadaan COVID, maka penangguhan siasatan terhadap kes kematian dalam tahanan akan meningkat. Justice delayed is a justice denied dengan izin. Dengan pelaksanaan ini, beban magistrate tidak lagi berat seperti sekarang, dan jika lihat kembali kepada usul kita pada hari ini, nama baik institusi PDRM juga boleh dijaga kerana siasatan akan dilakukan oleh badan khusus tanpa melibatkan campur tangan PDRM. Sidang Dewan yang dimuliakan sekalian, DMJ 41 saudari Masya juga menyentuh tentang IPCMC, di mana IPCMC ini sangat hangat diperkatakan di luar, termasuk juga di dalam dunia politik. Dan perbezaan IAC dan perlunya IPCMC ini perlunya bebas dalam cekaman executive bench dengan izin. Namun dalamnya keperluan IPCMC itu kepada negara ia juga harus ditambah baik seperti mana yang dikatakan oleh saudara Masya sendiri. Kita tidak nafikan tugas yang mulia ini, kita hormati mereka, malah kita mahu melindungi institusi diraja ini dari sebarang bentuk
penghinaan terhadap mereka. Maka kepentingan untuk ada dasar ini penting untuk menjaga maruah mereka tanpa menyentuh atau melanggar Akta Rahsia Rasmi itu sendiri. Mengambil saranan juga daripada mantan Ketua Polis Negara sendiri tadi, bahawa mana-mana pihak polis yang didakwa melakukan kesalahan oleh IPCMC sepatutnya dibenarkan untuk membuat rayuan kepada mahkamah. Dalam mencapai keadilan, kalau saudara DMJ 41 tadi sebut audi alteram partem, dengan bahasa mudah, dengan izin, innocent until is proven guilty, dengan izin buat dua belah pihak. Tuan Yang di-Pertua Dewan, tidak semua polis itu baik dan tidak semua polis itu jahat. Seperti mana yang ditunjukkan dalam cerita filem Wan Tu Jaga, ada di antara mereka yang individu terpaksa melakukan perkara ini. Ada juga yang bersifat sedemikian. Seperti yang tersebar di sosial media, atau mungkin perkara ini berlaku atas faktor stres, atas faktor pengurangan gaji di peringkat LLP yang disebutkan tadi oleh saudara Haziq dan sebagainya. Ini adalah faktor-faktor besarnya. Mereka juga adalah individu yang bukan maksum, tetapi ada ruang improvement dengan izin untuk diri mereka. Namun pengorbanan mereka kita hormati dan kita sanjungi. Namun kita harus balas perkara ini dengan setimpal dengan ini. Tapi tadi kita bercerita tentang hak orang yang berada di tahanan dan juga undang-undang terhadap pidana dan sebagainya. Saya nak sambung sikit. Boleh tak? Boleh ya? Lagi saya kacau lagi. Siapa yang kacau tu? Sekarang pula kita bercakap soal keadilan sosial buat para pegawai polis yang dikasihi. DMJ 05 saudara Haziq menyentuh akan peri pentingnya kebajikan pegawai polis yang lain-lain pangkat ataupun dalam bahasa muda dia yang bawah, yang peringkat bawah ini dijaga dengan baik. Mereka lah tulang belakang utama buat institusi ini. Kalau soal dasar, ya betul, Parlimen sudah membincangkan tentang Akta Saraan Polis dan dasar ni, namun banyak faedah telah diberikan buat golongan yang berada di atas, tapi bukannya berada di bawah dan para kebanyakan ini. Adakah seorang pegawai polis itu disebabkan dia hanya mempunyai SPM saja dibiarkan kebajikan begitu saja? Sudahnya banyak kerja, gaji sedikit, dikerahkan 24 jam untuk menjaga setiap pos kawalan. Habis siapa suruh minta jadi polis? Ada kerajaan paksa suruh minta mari watan kalau tak masuk polis. Mungkin bukan kerajaan yang memaksa, tetapi mungkin anggota-anggota yang di atas. Kita tak tahu, itu adalah faktor-faktor. Kita tak boleh nak buat satu assumption dengan izin. Tetapi ini mungkin dari, mereka harus mendapatkan gaji yang wajar dan jaringan sosial keselamatan yang tidak dinyatakan dalam jaminan pekerjaan. Selain itu, melihat kepada kes tadi dengan izin daripada PDRM KL dan Selangor sendiri, kita dah menunjukkan bahawa sistem e-report ini ada baiknya dan reaksi daripada rakyat itu menunjuk prestasi yang positif. Dengan adanya COVID, Balai Polis juga boleh menjadi lokasi panas untuk adanya aktiviti super spreader dengan izin. Maka dengan adanya aplikasi ini dapat mengurangkan orang untuk datang ke pihak polis untuk membuat aduan. Kalau Kuala Lumpur dan Selangor berjaya membuatnya, kenapa tidak kita luaskan ke seluruh negara? Sidang Dewan sekalian, dalam usul ini kita bukan sentuh satu pihak, tetapi kita sentuh banyak pihak. Kalau boleh kita inklusif, dasar ini bersifat inklusif dengan adanya penubuhan IPCMC, pengenalan Akta Corona, meningkatkan taraf nilai dasar saraan polis, menjamin hak jaminan jaringan sosial, sistem e-report ini dapat membantu PDRM dan juga rakyat untuk berpisah tadi. Jadi saya tak nak cerita pasal faedah dan sebagainya, namun yang pentingnya hak keadilan dan saksama itu dibuat kepada pihak polis, tahanan dan masyarakat amnya. DMJ 33 boleh? Silakan. Siapa tu? DMJ 30. Saya DMJ 30. Yang mana tu? Silakan. Okey. Okey. Tadi saya faham IPCMC dah dibahaskan, tapi saya rasa untuk naikkan martabat polis ni, saya rasa ada benda paling besar yang kita kena cuba rungkaikan ataupun minta ulasan daripada DMJ juga. Macam mana kita nak kisahkan daripada kita nampak tu, terutamanya pimpinan atasan polis ada campur tangan politik dalam setiap penjawatan. Benda itulah bila kita nampak polis ada terlibat dalam campur tangan politik dengan politik dalam Malaysia, dia menyebabkan reputasi polis jatuh. Kita nampak lantik polis pun, contoh zaman Hamid Bador, dia dilantik atas fikir politik, saya rasa dari orang Tun M. Jadinya pemecatan dia pun adalah campur tangan politik. Pemecatan Hamid Bador
Itulah Ni nak ngata orang politik ke apa ni? tak kisahlah. Oh, tak kisah ya. Minta ulas. Saya nak kalau saya punya pendapat saya mahu. Okey, dah. Okey, jawab. 1 minit saya bagi. Okey, untuk menjawab soalan tersebut, apabila kita cerita pasal EAIC dengan IPCMC, kalau boleh kita juga ambil pandangan dan lontaran soalan daripada rakan-rakan kita tadi, bahawa kita try untuk buat dua perkara ini berbeza, iaitu EAIC bawah kerajaan dan IPCMC ni adalah Suruhanjaya yang bebas, supaya kita boleh buat double check balance. Kalau sebelum ni nama dia check and balance, kita buat double check and balance. Jadi itu memastikan bahawa tak adanya kompromi dan sebagainya. Jadi Suruhanjaya bebas ni penting untuk memastikan tak adanya tangan-tangan politik yang rakus untuk menyentuh badan-badan seperti polis ini. Jadi kalau saya nak sambung yang terakhir, kalau sidang lepas saya lama lagi ke? Tak banyak dah. Bukan macam tak banyak, saya kata lama lagi ke tidak? Lagi 1 perenggan je. Okey. Tak panjang. Perenggan okey. Bukan satu buku kan? Perenggan boleh. Bukan kan. Kalau sidang lepas saya banyak berpetik pasal New York, pada hari ini saya nak letakkan diri saya sebagai Malaysian first dengan izin, agar negara kita dijadikan negara pertama yang meletakkan kepentingan integriti, hak yang sesama buat polis, tahanan dan masyarakat yang jauh lebih baik daripada negara pertama dunia. Akhir kata, tiba masanya untuk kita tunjukkan kepada dunia bahawa dunia ketiga lebih hebat daripada US, UK dan sebagainya, dan jika usul ini dipersetujui majoriti Dewan Yang Mulia ini. Dengan ini saya DMJ 33 mohon menyokong usul tersebut. Sekian, terima kasih. Wah, ni nanti kalau sokong ni Amerika terkejut lah sebab taraf dunia ni. Ni tadi DMJ 05 dah check ke belum? DMJ 05 mana? Saya dah double check. Saya dah check dengan website PDRM dan saya dapat ada sikit mishap sikit dekat fakta saya. Fakta saya tu berdasarkan keliling JPA yang tak dicampur dengan allowance seperti mana yang dia dah campur dalam website PDRM. So sebenarnya apa mesej yang saya cuba bawa, pegawai polis peringkat bawahan ni dia bukan, dibayar. itu satulah yang bawah tu awak baguslah. Tapi yang fakta tadi tak betul tu, awak nak tarik balik ke awak nak pertahankan? Saya nak mohon gantikan. Ya? Saya nak mohon gantikan supaya senanglah nanti dalam tarik balik. Okey. Ya, usaha tu bagus. Tapi kenyataan fakta tu salah. Dia bukan salah sepenuhnya, tuan Ibu. Yelah, kalau salah semuanya kosong. Kan? Awak cakap 80, saya cakap 1200, 400 je. Kan? Jadi maknanya lebih kurang berapa persen? Okay. Ya. Betul. Okey, boleh. Jangan dilawan speaker. Okey. Saya dah bagi pulang, dah check. Okey, terima kasih. Terima kasih ahli-ahli Dewan Johor sekalian. Sekarang saya kemukakan perkara ini kepada ahli-ahli Dewan Muda Johor untuk diputuskan. Masalah ataupun perkara ialah usul DMJ 36 daripada Jawatankuasa Keselamatan Undang-Undang Integriti dan Antarabangsa seperti yang tertera dalam peraturan persidangan ini di nombor 2 hendaklah dipersetujukan. Ahli-ahli Dewan Muda yang bersetuju angkat tangan. Kalau tak tahu angkat tangan, raise hand. Kira berapa? Okey. Yang tak bersetuju, tak ada. Lebih suara dipersetujukan. Usul dipersetujukan. Ahli-ahli Dewan Muda, terima kasih. Persidangan Dewan Muda Johor ditangguhkan sehingga hari esok. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.